Ini saya nak maklumkan bahawa rekod yang kita catat dalam proses kelulusan paling pantas di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami kumpulan Smart Forward Majlis Pembenaran Kulim dinaungi oleh Tuan Yang di-Pertua, Tuan Dr. Haji Nazman Mustafa dan Ketua Kumpulan Encik Muhammad Fadlan Ibrahim. Masalah yang dihadapi adalah kelewatan mula kerja pendirian bangunan industri melebihi 31 bulan. Kelewatan mula kerja pendirian bangunan industri menyebabkan pembinaan siap dalam tempoh yang panjang dibuktikan melalui projek periton dan jinjing melebihi 30 bulan. Kelewatan ini terjadi semasa proses permohonan pemajuan yang bermula daripada permohonan pelan pemajuan sehinggalah operasi kilang. Kawasan kajian terletak di pembangunan Kulim High-Tech Fasa 4 di Mukim Bandar Lunas Kulim. Ianya seluas 380 ekar yang melibatkan 70% daripadanya adalah pelabur antarabangsa. Pengisian tapak industri yang lambat bermula dari tahun 2015 sehinggalah 2019. Sebagai contoh, kes bagi projek jinjing teknologi mengambil masa melebihi 35 bulan bagi menyiapkan bangunan industri sehingga boleh beroperasi. Bagaimana ia berlaku? Perunding perlu mengambil inisiatif sendiri bagi melengkapkan keperluan permohonan pemajuan dengan merujuk ke agensi-agensi terlibat bagi mendapatkan maklumat. Projek yang dinamakan E10 ini dilaksanakan berdasarkan visi, misi dan dasar kualiti majlis. Projek ini dilaksanakan agar impak positif diperolehi kepada majlis, pelabur, penduduk setempat dan kerajaan negeri serta kerajaan pusat sebagai pemegang taruh demi mencapai keperluan pelanggan. Impak pelaksanaan projek terhadap majlis dengan menerima pelaburan baru melalui syarikat ATNS sebanyak 8.5 bilion ringgit dan juga diperakui oleh pemudah. Pembangunan Kulim High-Tech Park turut memberi sumbangan kepada ekonomi negara secara keseluruhannya sebanyak 103.8 bilion. Manakala sebanyak 6.8 bilion diperolehi oleh negeri Kedah dan 33,000 pekerja memenuhi pasaran industri. Melalui projek rintis Aspen Glove, sebanyak 2,500 peluang pekerjaan dapat ditawarkan. Ini memberikan impak ekonomi terhadap penduduk di Kulim dengan anggaran perbelanjaan di sekitar Kulim sebanyak 12.5 juta setahun. Selain itu, gaji pekerja yang diperolehi sebanyak 150 juta ringgit. Impak kepada ekonomi terhadap hasil produk yang telah menyumbang keuntungan syarikat Aspen sebanyak 840 juta bagi tempoh 14 bulan penjimatan masa. E10 juga telah memberi rangsangan kepada pemaju KTPC untuk segerakan membuka tapak pemajuan baru bagi memenuhi permintaan pelabur dan meneruskan survival perniagaan mereka dan telah berupaya menjual tanah sebanyak 580 juta ringgit. Majlis telah dijemput untuk membuat pembentangan permit pembinaan Express E10 melalui siri webinar oleh pemuda. E10 merupakan satu inisiatif bagi pengeluaran permit pembinaan secara pantas. Inisiatif ini diperkenalkan bagi membolehkan interaksi yang berkesan di antara pelabur dan Majlis Pembenaran Kulim untuk memudahkan kerja-kerja pembinaan dan akhirnya pengeluaran produk dapat dikeluarkan mengikut garis masa yang telah ditetapkan tanpa kelewatan. Majlis telah menambah baik prosedur ISO bagi pelan pemajuan. Paparan menunjukkan penambahbaikan permit provisional approval diberikan sebaik selepas permohonan dikemukakan. Berikut adalah ailanan proses keseluruhan sebelum adanya E10. Terdapat 3 checkpoint yang menyumbang kepada kelewatan siap pembinaan dan operasi bangunan industri. Penambahbaikan dibuat iaitu peringkat pertama, di mana fasilitasi awal dilaksanakan dengan melibatkan perunding, pelabur, agensi teknikal, berkaitan dan majlis sebagai urus setia melalui mesyuarat jawatankuasa pembangunan industri. Pihak perunding dapat memperoleh maklumat dengan lebih berkesan dalam masa yang sama. Pembincangan utama semasa rundingan awal adalah berkenaan projek brief cadangan, pelan susun atur, pelan kerja tanah, carta perbatuan projek dan isu-isu berkaitan. Peringkat kedua, permohonan pelan dijalankan secara serentak agar kelulusan dapat diberikan dengan lebih cepat. Pihak Aspen Glove telah mengemukakan permohonan pada 8 September 2020 dan diluluskan dalam mesyuarat jawatankuasa OSC pada 27 September 2020. Ia hanya mengambil masa 19 hari untuk diluluskan dengan syarat-syarat jabatan. Peringkat ketiga, PA perlu dikemukakan sejurus semua pelan pemajuan dikemukakan pada OSC untuk mendapatkan pengenalan masuk ke tapak dengan lebih awal.
Kelulusan dasar kepada pihak Aspen Glove diperolehi dalam tempoh 24 jam selepas permohonan diterima. Peringkat keempat, pihak perunding perlu memukakan laporan kemajuan projek berkala secara bulanan, manakala kumpulan membuat kawasaliaan dan pemantauan secara harian serta mengikut jadual pelaksanaan kerja. Elemen fasilitasi dan kolaborasi akan digunakan apabila berlaku isu dan masalah sepanjang pembinaan. Peringkat kelima, majlis mengeluarkan lesen operasi dalam tempoh 24 jam selepas permohonan. Akhir sekali, rundingan secara proaktif dan customization secara bersepadu. Berikut adalah proses secara keseluruhan yang dilaksanakan oleh kumpulan. Ianya selaras dengan proses OSC3+. Proses ini bermula rundingan awal sehingga lesen operasi. Layar menunjukkan kejayaan ke atas projek Aspen Glove dalam tempoh 10 bulan siap beroperasi. Layar menunjukkan perbandingan antara perancangan dan pelaksanaan E10. Hasilnya, penjimatan sebanyak 58% masa bangunan siap dan beroperasi. Berikut surat penganugerahan dan tanda terima kasih daripada pihak Aspen dan Ryzen. Projek ini memberi manfaat yang positif, antaranya mengelakkan daripada kerugian anggaran 600 juta setahun, pengoperasian kilang dapat beroperasi dengan cepat, pembinaan dapat dijalankan segera, dapat meningkatkan ekonomi setempat dan sebagainya. Dengan E10, pihak pelabur Aspen Glove dapat menikmati penjimatan sebanyak 21.7 juta ringgit. Selain itu, E10 turut memberi peningkatan hasil kepada majlis sebanyak 3 juta ringgit. Jangkaan peningkatan hasil yang diperolehi oleh majlis pula sebanyak 10.6 juta ringgit. Anggaran kutipan hasil kepada majlis sehingga 2025 sebanyak 87.6 juta ringgit. Hasilnya, tapak industri kawasan high-tech fasa 4 100% telah diberi milik. Kini, tapak industri kawasan high-tech fasa 4A dan industri Padang Mehah 2 telah dibuka. Impak hasil kejayaan E10 berlaku terhadap peningkatan ekonomi, peluang pekerjaan dan permintaan hartanah. Impak ekonomi KHTP fasa 4 kepada negeri adalah sebanyak 14.98 bilion ringgit Malaysia. Kapten kepada pemain industri juga turut memperakui kejayaan pelaksanaan E10 di negeri Kedah. Dengan penambahan pelaburan selepas kejayaan E10, penambahan peluang pekerjaan akan dikecapi dengan hampir 10,000 peluang pekerjaan yang ditawarkan. Keunikan E10 ini adalah berdasarkan customize, proaktif dan fasilitasi terhadap projek pembangunan industri. Prosedur secara jelas dan telus, pihak majlis juga telah mewujudkan satu laman web Kulim Industrial Corridor melalui laman web Kerajaan Negeri Kedah. Mesyuarat rundingan awal dilaksanakan sebelum permohonan satu pemajuan dikemukakan kepada pihak majlis yang dipengerusikan oleh Tuan YDP. Jawatan Kuasa Pembangunan Industri ditubuhkan di mana ahli yang terdiri daripada rakan-rakan strategik majlis demi membangunkan daerah Kulim. Kejayaan pembangunan kawasan industri Kulim dapat dicapai melalui kerjasama di antara jabatan. Sumbangan projek E10 kepada organisasi dan impaknya adalah dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti, penjimatan kos, meningkatkan penyampaian dan perkhidmatan keselamatan dan moral. Impak menggunakan kaedah E10 dapat mengurangkan pembaziran dari segi pengeluaran berlebihan, proses berlebihan, pergerakan barangan dan manusia, masa menunggu, bakat dan sebagainya. Pewujudan peluang-peluang lain yang akan diperolehi terhadap E10 adalah 25 syarikat tempatan terlibat dalam pembinaan projek Aspen Glove. Penyediaan satu transformasi digital dalam mencapai smart governance melalui Kulim Integrated Database System iaitu KIDS. Juga mencapai dasar nasional iaitu Sustainable Development Goals, Agile Regulation, Bandar Pintar, Dasar Revolusi Perindustrian keempat dan sebagainya. Majlis telah melaksanakan perkongsian E10 ini bersama pihak berkuasa tempatan dan pihak negeri Kedah pada 23 Jun 2021. Majlis juga telah menghadiri sesi libat urus perkongsian data spasial antara agensi untuk pemajuan tanah negeri Kedah yang diuruskan oleh pihak MPC pada 11 Oktober 2021. Berikut adalah proses E10 yang memberikan impak positif terhadap pelaburan industri. Demi pemantapan proses E10 sentiasa berterusan, majlis telah menambah baik proses kerja sedia ada dalam proses kelulusan pemajuan pendirian bangunan. Kini terdapat 2 pelabur telah menggunakan pakai proses E10 ini dan masih dalam pembinaan iaitu syarikat Ryzen Solar, AT&S Austria Technology. Kesimpulan, E10 ini akan diteruskan agar dapat
minat pelabur, menyediakan lebih peluang pekerjaan, mempercepatkan pembinaan bangunan kilang tanpa peraturan yang berat serta penjimatan kos dalam melaksanakan perniagaan di daerah Kulim. Sekian, terima kasih.